hari ini cikgu nak menerangkan cara untuk bina persamaan garis lurus berdasarkan kecurunan yang diberi dan titik P yang dilaluinya. Kita tengok contoh. Kecurunannya 2 dan titik yang dilalui adalah P koordinat 3, 4. Okay, kita mula dengan rumus untuk garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey, kita diberi kecurunan ini M dan kita tahu M ini kena letak di tempat 2 ini kena letak di tempat M. Okey. Dan 3 adalah X, 4 adalah Y. 3 letak di tempat X, 4 letak di tempat Y. Jadi kita dapat sebegini. Ini Y4, M2, X3. Kita masukkan untuk mendapatkan nilai C. Kita nak cari C. Okay? Gantikan M, kemudian gantikan X dan gantikan Y. Tujuannya nak dapatkan C. 2 darab 3, 6. Pindahkan 6. Okey. Tukar tempat. 6 tambah C dan 4 tukar tempat. Jadi, apabila kita tukar tempat macam ni, tanda kekal. Jangan ubah. Kemudian 6 ni pindah ke sana menjadi tolak 6. 4 tolak 6 adalah negatif 2. Jadi, kita dapat nilai C. Kita ada C adalah negatif 2 dan M kita adalah 2. Masukkan di tempat ini. Ini M, ini C. Masukkan di rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi, cikgu nak kamu buat soalan 1. Cikgu terangkan soalan 2. Okey, untuk soalan 2 ni, kita akan guna M, ini M. M adalah negatif 3/2 dan ini adalah X 4 dan ini adalah Y negatif 2. Kita gantikan ketiga-tiga nilai ini ke dalam Y sama dengan MX tambah C untuk cari nilai C. Okey. Okay, Y adalah negatif 2. M adalah negatif 3/2 dan X adalah 4. Kita salinkan C. Kemudian, cikgu akan pindahkan ini ke depan. Okey. Negatif 3/2. Okey, cikgu selesaikan bahagian ini dulu. Bahagian ini, kamu boleh tekan kalkulator. Okey, atau kamu boleh guna cara potong. Okey, cikgu keluarkan kalkulator. Okey. Okey, kita masukkan nilai negatif pecahan 3/2 kemudian kurungan darab dengan 4. Jawapannya negatif 6. Okey. Kamu boleh tulis negatif 6. Kalau kamu nak cuba cara potong, 2 dengan 4 ni kita potong. 2 dengan 4 ni kita potong. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 2 darab 3, negatif 3 darab 2, negatif 6. Okey, seperti dalam kalkulator. Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu pindahkan negatif 6 ini ke sini. Dia akan jadi tambah. Negatif 2 tambah 6 adalah C. C adalah negatif 6 tolak 2 iaitu 4. Kamu boleh tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 6 adalah positif 4. Okey, sekarang cikgu dah berjaya dapatkan
dan kita ada M. Jadi sekarang cikgu nak gantikan ke dalam tempat ini. Okey, cikgu nak gantikan M di negatif 3/2 di M dan 4 di tempat C. Jadi cikgu akan dapat ni. Okey. Y sama dengan, ini persamaannya, Y sama dengan M negatif 3/2 X positif 4 tambah 4. Okey, selesai. Okey, kamu buat nombor 1. Okey, sekarang kita tengok bahagian I. Bina persamaan garis lurus lagi, tetapi sekarang kita diberi 2 titik. Titik P dan titik Q. Okey. Jadi kita tidak ada M, kita tak ada C, kita perlu cari. Okey. Baik, tengok contoh di sini. Kita boleh tandakan titik P sebagai X1, Y1. Q sebagai X2, Y2. Okey. Kemudian kita akan cari M dahulu. Okey. Caranya guna rumus Y di atas, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi cikgu akan tolak begini. Y2 negatif 4 tolak 6 di atas. Negatif 4 tolak 6 di atas. Kemudian 3 tolak negatif 2 di bawah. 3 tolak negatif 2 di bawah. Berhati-hati dengan tandanya. Okey, perhatikan tolak ini daripada formula. Okey, manakala negatif ini dari titik. Negatif 4 ini dari titik. Jadi jangan tercampur. Negatif yang merah itu mesti ada, yang hijau itu daripada titik. Okey. Lepas tu kita boleh tekan kalkulator. Yang di atas dulu, negatif 4 tolak 6. Negatif 10. Jadi tulis negatif 10 di atas. Kemudian yang bawah tu, 3 tolak negatif 2 sebenarnya menjadi tambah. Dia akan 3 tambah 2, 5. Kalau kamu tak yakin, tolong tekan kalkulator. 3 tolak kurungan negatif 2, 5. Okey. Kemudian bahagi negatif 10 bahagi dengan okey. Okey. Maka negatif 10 negatif 10 dibahagi dengan 5 adalah negatif 2. Okey. Kita berjaya dapat nilai M. Ini M. Okey, ini M. Jadi kita nak cari C lagi sebab kita perlukan nilai M dan nilai C untuk membentuk persamaan. Okey, sekarang kita gunakan salah satu titik antara P dan Q, pilih satu. Di sini dia pilih P. Masukkan negatif 2 di tempat X dan 6 di tempat Y. Dan jangan lupa M yang negatif 2 letak di tempat M. Okey. Bila kita dah ganti, kita boleh hitung. Baik, cikgu settlekan negatif 2 darab negatif 2 jadi 4. Negatif 2
kurungan negatif 2 adalah positif 4. Dan 4 ini, okey, dia pindahkan. Dia pindahkan 4 tambah C tukar tempat dengan 6. Kemudian dia pindahkan ni. Okey, dia pindahkan 4 ke sana, jadi tolak 6 tolak 4 positif 2. Jadi sekarang dia ada positif 2 ini letak di tempat C, M negatif 2 itu letak di tempat M. Jadi kita dapat persamaannya. Okey, sekarang cikgu akan terangkan soalan 2. Soalan 1. Okey, cikgu terangkan soalan 1. Soalan 2, 3, 4 dan 5 kamu akan cuba sendiri. Okey, cikgu mula. Langkah pertama, cikgu akan cari M. Apabila diberi 2 titik, kita biasanya diminta cari M. Okey, cikgu namakan ini sebagai X1, Y1. Yang kedua ini X2, Y2. Dan sekarang cikgu nak cari M. Okey, kecerunan M adalah rumusnya Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ingat, Y di atas, X di bawah. Jadi cikgu akan tolak. Okey, cikgu buat anak panah supaya tidak lupa. Macam ni. Supaya saya tak salah. Okey, jadi cikgu teruskan. Y2 tolak Y1 adalah 7 tolak negatif 1. Okey, berhati-hati. Sekarang giliran X pula. X adalah 5 tolak 3. 5 tolak 3. Yang ini kamu boleh tekan kalkulator. Negatif-negatif akan jadi positif, ya. Tambah. Okey, negatif akan jadi tambah. 7 tambah 1 adalah 8. 5 tolak 3 adalah 2. 8 bahagi 2 adalah 4. Cikgu berjaya dapat M 4. Okey, sekarang cikgu nak cari C pula. Nak cari C, kita akan guna nilai M 4 ni. Dan cikgu akan pilih Q. Nilai 5 dan 5 nilai 7 ni. Untuk digantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu gantikan sekarang. Y adalah 7. M adalah 4. X adalah 5. Dan C masih C sebab kita nak cari dia. Okey, 7 sama dengan 4 darab 5, 20 tambah C. Kalau cikgu nak C, cikgu kena pindahkan 20 ini ke sini. Okey, jadi cikgu ada 7 tolak 20 adalah C. C adalah 7 tolak 20. Kamu boleh tekan kalkulator. Jadi cikgu dapat negatif 13. Okey, cikgu dah berjaya dapat nilai C dan nilai M. Sekarang cikgu dapat membentuk persamaannya. Y sama dengan M. M 4. X tambah C. Kita tak boleh tulis tambah sebab C bernilai negatif 13. Kita tolak 13. Okey, dengan ini kita dah dapat persamaan untuk garis yang melalui titik P dan titik Q. Okey, jadi kamu akan selesaikan soalan yang selebihnya.